Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk konflik pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Okey, antara ahlinya ialah saya sendiri, Puteri Najwa binti Muhammad Nazir, nombor matrik D192111625. Seterusnya Nur Fariza binti Zainal Abidin D192111626. Seterusnya Nur Izzati binti Azmaluddin D192111629. Dan akhir sekali Nur Syahira Aina binti Muhammad Sabri D192111630. Okey, kita akan pergi kepada pembentangan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azmaluddin. Nombor matrik D192111629. Biodata Saidina Osman. Nama penuh Osman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Berketurunan Bani Umayyah. Tarikh lahir 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun Gajah. Tempat lahir Mekah Al-Mukarramah. Usia ketika memeluk Islam ialah 33 tahun. Tarikh menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah ketiga daripada Khulafa Ar-Rashidin pada 644 Masihi bersamaan 23 Hijrah selama 12 tahun. Beliau wafat 18 Zulhijjah 35 Hijrah bersamaan 20 Mei 655 Masihi. Sebab wafat, dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Gelaran Zunurain, yang mempunyai dua cahaya kerana telah memperisterikan dua puteri Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fariza binti Zainal Abidin, bernombor matrik D192111626. Saya teruskan lagi dengan sifat peribadi Saidina Uthman. Sifat peribadi beliau terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah taat kepada Allah. Yang kedua, malu dan lemah lembut. Dan yang ketiga, takut kepada Allah. Okey. Yang pertama, taat kepada Allah, iaitu beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dan meninggalkan kemewahan, sanak saudara serta harta benda beliau. Yang kedua, malu dan lemah lembut. Beliau sentiasa mengeluarkan kata-kata baik walaupun ketika berkata-kata kepada musuh. Sifat malu beliau telah menyebabkan beliau menjadi seorang yang dermawan. Orang yang paling kasih sayang dari umatku ialah Abu Bakar, dan paling teguh dalam memelihara ajaran Allah ialah Umar, dan yang paling bersifat pemalu ialah Uthman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmizi. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah takut kepada Allah. Beliau banyak beribadat kepada Allah sebagai bekalan beliau di akhirat kelak, seperti melakukan qiyamul lail, berpuasa sunat dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Aina binti Muhammad Sabri, bernombor matrik D192111630. Hari ini saya akan meneruskan topik perbincangan kita ataupun topik pembentangan kumpulan kami, iaitu subtopik Faktor Semangat Jihad Saidina Uthman radhiyallahu anhu dan konflik pada zaman Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi sebelum itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا نبي بعده. Okey, faktor semangat jihad Sayyidina Osman radhiyallahu anhu yang pertama adalah keimanan yang teguh kepada Allah SWT. Seperti yang kita sudah pun sedia maklum bahawasanya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia dan menjadi antara orang yang menjadi tulang belakang Rasulullah SAW di dalam medan dakwahnya. Okey. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ini telah pun mendapat jaminan syurga, salah seorang daripada sahabat yang mendapat jaminan syurga, salah seorang 10 daripada sahabat yang mendapat jaminan syurga. Beliau juga telah memeluk Islam di tangan baginda Rasulullah SAW sendiri. Telah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya, dan beliau juga pernah berkata, aku adalah orang yang keempat terawal memeluk Islam. Masya Allah. Okey, seterusnya nak menceritakan tentang keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Taala ini. Ada yang mengatakan bahawasanya beliau pernah berkata, jikalau aku berada di antara syurga dan neraka, aku tak ketahui ke mana akan ku pergi, akan ku pilih untuk menjadi debu dari mengetahui ke mana akan ku tuju. Maka di sini menunjukkan bahawasanya beliau sangat-sangat merendah diri, zuhud dan warak dan takut kepada Allah SWT, berpegang teguh di atas jalan Islam. Okey, sehingga kan Rasulullah SAW sendiri bersabda, setiap Nabi memiliki teman dan temanku dalam syurga adalah Osman. Masya Allah. Okey, maka di sini jelaslah tentang keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Okey, faktor yang kedua, mempunyai minat yang tinggi untuk berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Okey, sudah nama pun sahabat Rasulullah SAW yang setia tentulah mempunyai minat yang tinggi untuk berdakwah, kan? Okey, antara buktinya juga beliau telah meriwayatkan 146 hadis Rasulullah SAW. Okey, faktor yang ketiga, beliau sangat sayang dan cintaikan Islam. Antara contoh ataupun antara buktinya kecintaan beliau terhadap Islam adalah apabila beliau membeli telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi dan mewakafkannya kepada orang Islam. Nampak? Kalau kita mungkin tak terfikir untuk membeli dan mewakafkan kembali, mungkin kita tidak terfikir, tapi disebabkan beliau ni mempunyai semangat ataupun kasih yang tinggi terhadap Islam, dia boleh fikir macam tu. Okey, beliau juga mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Antara buktinya apabila beliau pernah menyumbang kelengkapan separuh tentera Islam dengan hartanya sendiri, dan juga beliau menderma 300 ekor unta dan 500 ekor kuda dengan hartanya sendiri dan memberikan 1000 dinar kepada baginda Rasulullah SAW untuk jalan Allah. Jadi tanpa hartanya yang banyak, macam mana dia nak bagi ataupun mewakafkan ke jalan Allah sebanyak itu, kan? Sudah tentulah beliau mempunyai harta yang melimpah ruah. Okey. Antara bukti lain juga tentang kekayaan hartanya ini, pada zamannya sehinggakan seorang hamba itu dijual mengikut berat badan, dan juga manusia pada waktu itu mengerjakan haji secara berturut-turut. Maknanya mudah, maknanya mereka pada waktu itu senang, mewah, macam tu. Okey, kerana harta beliau yang melimpah ruah lah.
Okey. Faktor yang seterusnya adalah memiliki semangat daya saing dalam tinggi, daya saing yang tinggi. Kerana beliau adalah salah seorang pejuang di medan perang bersama baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang ahli peperangan dan mengikuti kesemua peperangan bersama baginda Rasulullah SAW kecualilah perang Badar. Tapi bukannya sengaja dia tidak mengikuti, tapi kerana beliau mempunyai keuzuran apabila isterinya Ruqayyah, anak kepada baginda Rasulullah SAW sedang sakit dan beliau perlu menjaga isterinya pada ketika itu. Tapi namanya tetap dimasukkan sebagai ahli Badar juga pada waktu itu. Semua perang dia ikut, cuma yang perang Badar saja. Okey, seterusnya yang terakhir adalah beliau mempunyai semangat cintakan negara. Antara buktinya beliau pernah membuka Afrika, Tigristan, Khurasan, Armenia dan Sajistan. Tanpa cinta kepada negara yang tinggi, bagaimana beliau percaya membuka begitu banyak kota-kota ataupun negeri dan negara baru untuk mengembangkan Islam, kan? Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan tentang nikmat syahid yang akan diperolehi dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kesabaran kepadanya, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka dari awal lagi Rasulullah SAW sudah tahu bahawasanya Sayyidina Uthman ini akan syahid ataupun meninggal di atas jalan Allah. Okey, setakat itu saja faktor semangat jihad Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baiklah, kita teruskan dengan konflik zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang pertamanya, beliau dituduh oleh puak-puak Yahudi dan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Okey, sebelum itu saya ingin menceritakan bahawasanya setelah bai'ah ataupun pelantikan Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini, sudah pun ada pembangkang ataupun anasir-anasir yang tidak berpuas hati dengannya pada waktu itu, dan juga musuh Islam yang cuba untuk menjatuhkannya. Okey, siapakah Abdullah bin Sabah ini? Abdullah bin Sabah ini adalah salah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman. Dan mengapa dikatakan beliau ini munafik? Kerana beliau telah berpura-pura menjadi seorang yang telah memeluk Islam, walhal beliau bukanlah seorang yang Islam, maknanya dia adalah orang kafir. Okey. Jadi Abdullah bin Sabah inilah yang telah mengetuai, yang memimpin pasukan untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pada waktu itu. Dan mereka memprotes bersama dengan pihak-pihak yang tidak berpuas hati kerana tidak dipilih oleh Sayyidina Uthman untuk mendapat jawatan di dalam pentadbiran Khalifah Uthmaniyah pada waktu itu. Maka disebabkan itulah Abdullah bin Sabah memimpin ahli-ahli di bawahnya untuk membuat satu semboyan, iaitu semboyan anti Bani Umayyah dan Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah juga pernah mengusul kepada Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tapi ditolak oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka sebabkan itu dendamnya ataupun sifat munafik dan dengkinya semakin meluap-luap. Okey. Seterusnya, yang kedua,
beliau dituduh tidak tulus dan tidak melakukan keadilan dalam pemerintahan. Sebenarnya bukanlah Saidina Osman ini tidak tulus dalam pemerintahannya, tetapi beliau mereka yang tidak berpuas hati menjadikan isu di mana Saidina Osman melantik ahli ataupun kaum kerabatnya yang terdekat memegang jawatan pentadbiran. Hal ini kerana Saidina Osman radhiyallahu anhu melihat kebolehan dan kelayakan dan serta kredibiliti yang tinggi terdapat pada ahli keluarga terdekat beliau berbanding orang lain yang berebut-rebut untuk mendapatkan jawatan itu. Beliau memikirkan pemerintahan beliau pada waktu itu, maka disebabkan itu beliau terpaksa melakukan sebegitu, bukanlah kerana pentingkan diri sendiri. Okey, yang seterusnya mereka mengatakan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ini tidak mengamalkan ataupun membuat sesuatu perkara bid'ah dan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya bukanlah begitu, kerana ada satu perkara yang membuatkan mereka tidak berpuas hati dan tidak senang apabila Sayyidina Osman mengenakan zakat kepada pemilik-pemilik kuda, kerana ini adalah isu ekonomi pada waktu itu. Jadi mereka pada waktu itu tidak puas hati dan tambah pula dengan musuh-musuh luar seperti Abdullah bin Sabah dan juga ahli-ahli jawatan kuasa yang tidak terpilih untuk mendapat jawatan pentadbiran itu telah pun membuat satu pemberontakan di zaman Khalifah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu pada waktu itu. Maka akhirnya berjayalah dia atasi krisis ini apabila menghantar pegawai penyiasatan ke Kufah, Mesir, Basrah dan Syam. Jadi sangat-sangat dahsyatlah kes ini, sampaikan beliau seperti difitnah, samalah dituduh difitnah, sehingga menjadi satu perkara yang besar pada waktu itu. Dan juga beliau membuka pintu perbincangan dengan rakyat serta memanggil gubernur-gubernur untuk disoal siasat. Sampaikan gubernur-gubernur pada waktu itu bermesyuarat untuk disoal siasat, dan juga rakyat-rakyat pun turut sama. Akhirnya hasil siasatan mendapati berpunca daripada musuh-musuh Islam. Jadinya jelaslah di sini konflik yang terjadi pada zaman Sayyidina Osman daripada segi politiknya dan ekonominya hanyalah kerana campur tangan musuh-musuh Islam yang ingin menjatuhkan dan menuduh ataupun mendengki ataupun begitulah kepada Khalifah Osmaniyah pada waktu itu. Dan sebenarnya sehinggalah kewafatan beliau, hampir kepada kewafatan beliau itu terjadinya satu lagi fitnah kubra, fitnah yang terbesar sekali, sehingga kan rumah beliau dikepung oleh musuh-musuh Islam kerana ingin membunuh beliau. Dan para sahabat pada waktu itu mengawasi beliau dengan sangat telitilah mengawasi beliau, tapi sudah ketentuan musuh-musuh ini dan musuh-musuh Islam ini telah pun menceroboh masuk ke dalam rumahnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran pada waktu itu, dan mereka membunuhnya dan beliau mati di dalam keadaan membaca Al-Quran. Maka di sini menunjukkan bahawa beliau mendapat syahidlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Beliau syahid pada tahun 35 Hijrah ketika usianya 82 tahun dan jenazahnya dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi seperti yang mana kita tahu, perkuburan Baqi' ni adalah perkuburan para alim dan waliullah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang hebat-hebat lah, yang Masya Allah. Sebab itulah sedikit nota tambahan, kalau boleh kita minta untuk kita ni dimatikan di perkuburan Baqi', sebab perkuburan Baqi' ni semuanya orang-orang yang dicintai Allah SWT. Okey, setakat itu saja yang boleh saya terangkan tentang konflik pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Seterusnya ialah sumbangan dan pengorbanan Saidina Uthman. Ia juga terbahagi kepada 3, iaitu dari bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial. Okey, bidang politik ialah beliau menubuhkan Angkatan Tentera Laut. Seterusnya beliau menjadikan utusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, memperluaskan wilayah pentadbiran Islam. Dari bidang ekonomi pula, beliau menyumbangkan harta yang banyak ke jalan Allah dan beliau berjaya membentuk masyarakat yang mantap dari segi ekonominya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam bidang sosial, beliau juga memperkenalkan sistem protokol dan beliau juga berjaya menawan hati rakyat dengan sifat beliau yang lemah lembut, dan serta beliau menggalakkan rakyat berakhlak mulia dan menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Selain itu, antara sumbangan yang beliau lakukan adalah dengan melibatkan diri dalam penulisan wahyu pada zaman Rasulullah, serta beliau telah mengumpulkan dan membukukan Al-Quran untuk kali yang kedua, dan Al-Quran tersebut dikenali sebagai Mashaf Uthmani yang digunakan sehingga sekarang. Mashaf Uthmani. Sumbangan utama Saidina Osman yang terkenal sehingga hari ini ialah mengumpulkan dan membukukan Al-Quran untuk kali kedua. Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Saidina Osman dinamakan Mashaf Uthmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Najah binti Muhammad Nasir, bernama matrik B1921165. Okey, saya akan bentangkan berkenaan langkah-langkah yang dibuat dalam mengumpul Mashaf Uthmani. Di antaranya penubuhan sebuah Suruhanjaya dan pelantikan Zaid bin Thabit sebagai pengerusi Suruhanjaya dengan dibantu oleh Abdul Rahman bin Harith dan Abdullah bin Zubair. Okey, untuk lebih detailnya ialah saya akan ceritakan sedikit pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman. Okey, pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam telah berkembang dengan luas meliputi semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia, Azerbaijan dan Khorasan. Okey, umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah SAW melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur, antaranya penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya penduduk Syam
pula mengambil kaedah bacaan daripada Sayyidina Uthman bin Affan dan Abu Dawud radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Okey, bagi penduduk Kufah pula mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey, sedikit penceritaannya ialah pada tahun 25 Hijrah, satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan Al-Quran. Okey. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, Huzaifah telah mencadangkan kepada Khalifah Sayyidina Uthman supaya mencari jalan untuk menyatukan balik kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Okey, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan dibantu oleh beberapa anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Okey. Lembaran-lembaran suhuf Al-Quran yang diambil dari simpanan Sayyidina Hafsah bin Umar radhiyallahu anhu untuk dijadikan mazhab. Ketika ahli-ahli jawatan kuasa ini menjalankan tugas, Sayyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan Al-Quran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Al-Qura. Okey. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Okey. Menurut pendapat yang muktamad, jawatan kuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf mazhab Al-Quran. Okey, sebuah mazhab untuk kegunaan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri yang dinamakan mazhab Al-Imam dan mazhab yang lain-lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Okey. Mazhab tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayah-wilayah berkenaan, bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam, iaitu qari, yang adil dan mungkin di dalam bacaan Al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Okey, mereka terdiri daripada yang pertama ialah Abdullah bin Al-Sa'ib radhiyallahu anhu ke Mekah, Al-Mughirah bin Abi Shahab radhiyallahu anhu ke Syam. Seterusnya Abu Rahman Abdullah bin Habib Al-Sulami radhiyallahu anhu ke Kufah, dan seterusnya Amru bin Qais radhiyallahu anhu ke Basrah, dan akhir sekali Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di Madinah. Okey. Selepas itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan supaya lembaran-lembaran ditulis sebelum dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Okey, walau bagaimanapun perbezaan bacaan wajah al-qiraat tu yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mazhab yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan ni.
Okey, kerana bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah SAW secara mutawatir. Okey, antara usaha-usaha pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan ni telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam, terutamanya dari segi dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Seterusnya dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan Al-Quran, dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Okey, seterusnya dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf, dan akhir sekali dapat menyelaraskan susunan ayat-ayat tersebut menurut tertib seperti yang ada sekarang ni. Okey, seterusnya pengumpulan mushaf dilakukan atas sebab-sebab. Pertamanya adalah menyelamatkan ayat-ayat Al-Quran supaya tidak hilang begitu saja daripada ingatan penghafaz Al-Quran. Dan disebabkan faktor-faktor ramainya penghafaz yang syahid di medan perang, maka mereka kehilangan sumber rujukan apa semua. So mereka gabungkan untuk buatkan satu Al-Quran. Lepas tu mewujudkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam serta memelihara kesahihan dan kesucian ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan sumber rujukan, dan itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.